إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ثم إلى حضرة والدينا ولمشايخنا ومعلمين خصوصا إلى مصنف هذا الكتاب خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. Pertama sekali kita panjatkan pujian syukur ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah dan taufik Allah, serta Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk mengenal Allah. Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk bertakarub kepada Allah. Kerana peluang-peluang ini adalah anugerah daripada Allah, pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, matan yang ketujuh. La yushakkikannaka fil wa'di adamu wuku'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu. Maksudnya, janganlah meragukanmu pada janji Allah itu. Bila tiada berlaku apa yang dijanjikan, meskipun tertentu masanya. Yakni, siapa yang dijanjikan oleh Tuhannya dengan sesuatu, walaupun ditentukan masanya, kemudian janji yang demikian itu tiada berlaku, maka janganlah demikian itu meragukannya di dalam mempercayai janji Allah. Kalau kita lihat pada matan sebelumnya, berkenaan dengan doa, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, siapa yang menyeru Allah, meminta kepada Allah, nescaya Allah mustajabkan. Pada ketika janji mustajabah, istijabah daripada Allah ini tidak berlaku. Tidak berlaku. Pada ketika itu, jangan sekali-kali kita meragukan janji Allah, kerana ia pasti akan berlaku. Ia pasti akan berlaku. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan memungkiri janjinya. Cuma kita sebagai hamba kena berpegang dan bersangka baik dengan sekalian janji Allah.
dalam bab doa contohnya. Dalam bab doa contohnya, apa yang kita minta tidak dikabulkan oleh Allah pada masa tersebut. Tetapi doa itu masih lagi disimpan oleh Allah, sama ada dikabulkan di dunia ataupun dikabulkan di akhirat. Ataupun doa itu ditukar kepada afiah dan keselamatan daripada takdir, daripada ketentuan yang tidak baik. Sebenarnya jadi hamba Allah ini mudah. Mudahnya kita bersangka baik dengan Allah. Kenapa kita bersangka baik dengan Allah? Kerana Allah ini maha baik. Maka zat yang maha baik tidak akan sekali-kali memperlakukan jahat pada hamba-Nya. Kita sebab kita, sifat kita ini zaluman jahula, jahat lagi bodoh. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, dan Dia mengetahui apa yang perlu pada hamba. Dia amat mengetahui, dan kita ini tidak mengetahui. Kita ni bodoh. Apa yang berlaku pada kita tentu baik pada Allah. Contohnya, Allah berikan kita satu perkara pada kita tidak baik, tetapi pada Allah baik. Contohnya sakit. Pada kita baik ini, sakit ini ketentuan yang tidak baik. Tetapi pada Allah adalah sebab kasih dan sayang. Allah mengkifarahkan segala dosa-dosa kita dengan didatangkan perkara itu. Kita selalu tanya, apa salah aku? Apa salah aku? Apa salah aku? Fitrah manusia dia selalu lupa kesalahannya. Tetapi Allah Ta'ala tidak akan sekali-kali melupakan kesalahan kita. Kesalahan itu akan dilupakan setelah kita benar-benar bertaubat kepada Allah. Dan taubat itu yang diterima oleh Allah ada tanda-tandanya yang disebutkan oleh ulama. Antara tanda taubat itu diterima oleh Allah, maka Allah memberikan kita akan kefahaman tentang hukum hakam agama. Diberikan kita semakin tahu tentang agama Allah, yakni hudal lid-din. Diberikan kita petunjuk demi petunjuk dengan agama. Bukan sekadar kita ditunjukkan, tetapi kata Abi Yahya bin Abi Zakaria Al-Ansari, setelah kita difahamkan tentang hukum hakam agama, lalu kita ni dibuka pintu kebaikan kepada kita. Dibuka pintu kebaikan ini dengan disertakan bi'aunihi, pertolongan dia. Bukan dibuka saja, dibuka dengan diberikan kemudahan untuk melaksanakan kebaikan. Bukan Allah buka saja, tuan-tuan. Kita tahu benda baik, tetapi tidak diberikan pertolongan dalam buat baik. Sebab itu kita tahu buat baik, tapi kita tak boleh buat baik. Ini perbezaan orang yang tahu buat baik, tapi tak disertakan tahu itu dengan pertolongan, kemudahan untuk berbuat baik. Sebab ada beberapa anugerah Allah. Allah anugerahkan kepada hamba-Nya bila Allah mula sayang kita, tuan-tuan. Allah sayang kita, pada ketika itu Allah akan anugerahkan kita beberapa perkara yang tidak dianugerahkan pada hamba-Nya yang lain, iaitu rahmah. Bila kita dikurniakan suatu perkara disertakan rahmah, Allah kurniakan hidup, rahmah dengan rahmah. Umur dikurniakan berserta rahmah. Harta dikurniakan berserta rahmah. Apa besarnya rahmah? Maka dengan adanya disertakan rahmah ini,
pada ketika itu dengan kurnia nikmat ini kita menjadi orang yang bersyukur dengan Allah. Dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, maka menjadi asbab untuk kita buat baik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Antara anugerah Allah iaitu maghfirah, keampunan. Apabila dosa kita, kesalahan kita mula diampunkan oleh Allah, semakin hilang, hati kita mula makin bersih, tuan-tuan. Hati kita ni bila mula makin bersih, pada ketika itu bekas ini mula bersih, dan bekas yang bersih ini diisi dengan perkara yang bersih. Antara perkara yang bersih iaitu makrifah, ilmu. Ilmu ini perkara bersih. Makrifah perkara bersih. Perkara-perkara ini apabila bekas itu bersih, dia macam cawan ni, tuan-tuan. Bila cawan ini bersih, ketika itu masuklah akan air yang bersih, maka dia akan nampak daripada luar. Jika kita masuk air masak, dia akan nampak, tuan-tuan, air ini. Jika kita masuk air kopi, dia akan nampak warna kopi. Kita masuk air teh, dia akan nampak warna teh. Maka dengan sebab bekas ini, tuan-tuan, bersih, maka nampak itulah zahirnya cahaya yang keluar daripada perkara itu. Perkara yang dianugerahkan oleh Allah. Ini yang berkait dengan hadis wa amalu bil arkan, tentang hadis iman. Al-iman iqraru bil lisan, tasdiqu bil qalbi, wa amalu bil arkan. Iman ini tasdik dalam hati, ikrar dengan lidah, syahadah. Tasdik dengan hati, membenarkan, sidik nama dia. Lalu dengan bekas ini yang bersih. Bekas yang bersih ini terzahir, nampak, terserlah, keluar cahayanya. Maka dengan terkeluar cahaya inilah, maka terjadinya wa amalu bil arkan. Daripada hati yang bersih, keluar pancaran-pancaran yang bersih. Tangan yang bersih, kaki yang bersih, lisan yang bersih, pandangan yang bersih, pendengaran yang bersih, berasal daripada hati yang bersih, bekas yang bersih. Lalu dia keluar, terpancar akan pancaran-pancaran yang bersih. Bila hati kita mula dibersihkan oleh Allah, anugerah yang Allah bagi kepada hamba-Nya antara yang disebutkan taufik dan hidayah. Sebab itu orang yang mula apabila dosanya bersih, dibuka segala pintu-pintu kebaikan ini beserta hidayah taufik. Hidayah taufik ini, tuan-tuan, bukan sekadar berbuat baik, tetapi dia boleh melihat akan segala tipu daya di sekelilingnya. Ini hidayah dan taufik, bukannya kebaikan sahaja. Sebab itu orang yang beroleh hidayah dan taufik ini, dia termasuk dalam golongan orang ini dinamakan mahfuzun. Mahfuzun apa, tuan-tuan? Iaitu orang yang dipelihara oleh Allah. Mahfuz. Allah jaga kita. Diberikan kebaikan. Lalu dijaga perkara kebaikan ini daripada rosak. Allah bagi kita ibadah, takarub. Dia bagi kita zikir. Langsung dipelihara daripada perkara yang merosakkan zikir. Diberi kepada kita kebaikan ilmu. Langsung dipelihara kita daripada kerosakan ilmu. Diberi dan dikurniakan kita
akan kebaikan amal, langsung dipelihara kita daripada kerosakan amal. Ini yang dikatakan mahfuz. Dan orang yang mendapat anugerah kepada hamba yang bila Allah kasih kepada dia, iaitu orang yang mendapat i'anah, pertolongan daripada Allah. Pertolongan ini, tuan-tuan, dalam semua perkara, sama ada pertolongan itu berbentuk akhirah atau pertolongan itu berbentuk dunia. Kenapa, tuan-tuan? Sebab bila hati mereka ini bersih, akidah mereka betul, mereka ini tidak ada su'uzon dengan Allah, sangkaannya dengan Allah bersih, semuanya jadi bersih, tuan-tuan. Di sini juga bersih. Pada akalnya bersih, pada rohnya bersih. Akalnya bersih, rohnya bersih. Kadang-kala permulaan akal kita mula tidak bersih. Lalu kita mempertikaikan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempertikaikan secara tidak langsung, kadang-kala kita mempertikaikan Allah. Kita mencampuri antara hak hamba dan hak Allah. Saya bagi contoh yang paling mudah untuk kita faham. Baik, jika kita sakit, dan sakit ini adalah takdir Allah. Ketika kita mencampuri akan hak Allah, langsung kita memikirkan bila akan baik. Bila akan baik ini bukan hak hamba, tetapi hak Allah. Kerana yang bersifat menyembuh dan mengangkat bala ini Allah. Hak hamba apa, tuan-tuan? Ketika datang sakit itu, hak bagi hamba itu ikhtiari, iaitu memakan ubat. Ketika datang bala itu, hak hamba, maksudnya apa yang hamba perlu buat? Kita kena jauh daripada bala dan bermunajat supaya diangkat bala. Bukan kita terus bertanya, bila nak baik, bila nak selesai. Sebab selesai itu bukan kerja kita. Selesai itu kerja Allah. Seumpama belajar. Belajar kerja hamba. Memberi faham kerja Allah. Sebab itu seorang guru, dia tidak memikirkan bagaimana memberi faham. Kerana kerjanya menyampaikan ilmu. Yang memberi faham adalah Allah. Tetapi dalam perkara menyampaikan dan memberi faham, ada kerja hamba di tengah. Apa dia, tuan-tuan? Mendoakan bagi muridnya supaya dikurniakan faham. Ini antara kerja hamba pada ketika itu. Sebab ini sifat kehambaan. Ya. Sifat kehambaan. Ketika kita mula mencampuri urusan Allah, hak Allah, maka seorang guru, dia berkehendak mesti faham. Jadi siapa kita, siapa Allah? Dan yang ketiganya, tanda dosa itu diampunkan oleh Allah, dikurniakan kepada hamba itu halwah. Kemanisan. Keseronokan.
kelazatan. Bila bersih ni tuan-tuan, saya pernah sebut dengan tuan-tuan sifat orang mukmin. Bahawasanya orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, hatinya macam mana nak dapat ni? Wajilat ni tadi. Gementar hati ni nak dapat macam mana? Bekas ni kena bersih. Bila tak bersih, dia tak cepat rasa. Saya bagi contoh dengan tuan-tuan supaya kita mudah faham. Baju warna putih ketika datang kotor, cepat rasa. Baju warna hitam datang kotor, kita tak rasa. Kecuali terlalu banyak kotor pada baju yang berwarna hitam, baru dia sedar. Kerana terlalu banyak. Tetapi baju yang berwarna putih, ketika datang setitik hitam, dia dah rasa kotor. Jaga-jaga dengan bekas yang telah berwarna hitam. Bekas yang telah berwarna hitam, dia datang ke kotoran yang baru, dia tidak akan rasa. Lalu dibiarkan dan dibiarkan. Ni jagalah. Apa yang semestinya bagi hamba dalam masalah ini, supaya kita tak ragu, supaya kita dapat yakin dengan janji Allah. Tadi ada sahabat kita telefon tuan-tuan daripada pelantar minyak. Dia kata, Ustaz, kami duduk tengah laut pun kena positif COVID. Datang mana virus ni tak tahu, Ustaz. Sebab nak masuk pelantar, dia kena 2 kali swab. Negatif betul, baru boleh pergi pelantar. Maknanya bukan SOP itu terlalu ketat nak pergi ke pelantar minyak, tuan-tuan. Dalam semua orang negatif, tiba-tiba ada yang positif, tuan-tuan. Inilah kebesaran Allah. Swab 2 kali negatif. Semua orang pergi ni dengan SOP yang ketat. Tengah laut. Ni tengah laut ni, tuan-tuan. Apa kita nak belajar ilmu dia, tuan-tuan? Tak ada siapa boleh menghalang kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kerja hamba dah buat. Pada ketika itu, apa yang hamba ni perlu buat? Mengenali qada dan qadar Allah. Kita kena kenal. Nak kenal, kena tahu. Kalau tak tahu, tak boleh kenal. Kalau tak tahu, tahu ni ilmu. Tuan-tuan, tuan-tuan ini suka dengan cincin. Tuan-tuan perlu tahu tak ilmu cincin? Bila tuan-tuan tahu ilmu cincin,
ketika itu tuan-tuan tahu yang ni batu ini betul batu atau kaca. Tuan-tuan tengok saja, tuan-tuan kenal. Yang ni betul batu. Yang ni kaca. Yang ni batu buatan. Ini makna dia kenal. Ini kenal. Ketika kenal ini tuan-tuan, maka pada waktu itu terjadilah antara hubungan dengan hamba ni tadi redha dengan qada dan qadar Allah, dan selamat daripada segala tipu daya. Bila kita mengenal akan takdir, ketika itu selamat kita daripada tipu daya. Siapa yang tipu kita, tuan-tuan? Syaitan. Yang jadikan kita tak redha dengan takdir. Itulah kenapa engkau buat macam ni. Kalau engkau tak buat, selamat. Syaitan kata kan? Nampak tak? Kalau kita kena tahu ilmu batu cincin, lalu kita kenal. Bila kita kenal, kita selamat daripada tipu daya si penjual batu cincin yang palsu. Begitu keadaannya apabila kita kenal dengan takdir Allah. Maka datang kepada kita redha dengan takdir Allah dan selamat daripada tipu daya yang merosakkan pegangan hamba kepada Allah dengan takdir. Sihat takdir tak? Kenapa sakit tak boleh terima takdir? Dapat duit, takdir tak tuan-tuan? Ketika hilang, kenapa tak boleh terima takdir? Hidup, takdir kan? Kenapa mati tak boleh terima takdir? Mati, contoh ayah kita meninggal. Sedih ini fitrah. Menerima takdir ini wajib. Ni jalannya tuan-tuan. Jangan sampai kita tak boleh menerima takdir. Lalu kita menyalahkan sana, menyalah sini. Akhir sekali secara tidak langsung, kita telah menyalahkan Allah. Baik. Tuan-tuan datang ni sebahagiannya ada naik motor. Tuan-tuan dah kunci motor kan? Handle dah kunci kan? Ada sebahagiannya dia beli motor baru. Dia langsung pasang mangga. Tuan-tuan keluar, motor tuan-tuan hilang. Tuan-tuan nak salahkan pembuat motor ni tak bagus ke? Tuan-tuan nak salahkan pencuri ke? Tuan-tuan nak salahkan mangga ke? Tuan-tuan nak salahkan siapa? Ketika kita tidak menerima takdir, ketika kita tidak menerima takdir, sebab ikhtiar bagi hamba selesai tak tuan-tuan? Selesai. Dah kunci, handle dah kunci, kunci dah cabut, keluar hilang. Jadi nak salahkan siapa tu? Nak salah yang buat motor?
Nak salah pencuri motor. Akhirnya, kita tunjuk saja, kita tunjuk sini, langsung secara tidak sedar kita akan menolak takdir Allah. Takdir ini duduk rukun iman yang keberapa, tuan-tuan? Yang keenam, beriman dengan qada dan qadar Allah. Ketika kita tidak menerima takdir, batal lah, tuan-tuan. Ini kalau kita lari pada ilmu tauhid. Apa makna iman yang tahqiq? Iman yang tahqiq ini, iman dia jazam. Apa makna dia? Iman yang tahqiq, jazam. Jazam ni apa dia? Keluar dia 4 perkara. Pertama, jahil. Sama ada jahil itu basit atau murakab. Saya tak kupas ini benda ni. Kedua, kena hilangkan syak. Ketiga, kena hilangkan zan. Keempat, kena hilangkan waham. Baru tahqiq. Tahqiq ini barulah iman ini benar. Jika tidak, batal. Apa yang semesti bagi hamba? Beradab serta Tuhannya. Macam mana nak beradab dengan Allah? Bersangka baik. Sangka baik. Kalau sangka baik, selesai tak, tuan-tuan? Selesai. Selesai. Sangka baik. Bukan sekadar ilmu, kena belajar ilmu. Bukan sekadar ilmu, kena amal ilmu. Kita pergi jalan-jalan, tiba-tiba datang orang minta sedekah dengan kita. Kenapa dengan kita, tak orang sebelah kita? Dia pun orang, kita pun orang. Sana pun orang juga. Kenapa di kita, tak di sana? Satu, ada hak orang lain atas kita yang kita dulu ataupun kita belum selesaikan. Selesaikanlah. Macam mana nak selesai? Ikutlah. Masa tu, hati kita ikhlas dengan RM5. RM5 lah. Hati kita ikhlas dengan RM1 lah. Hati kita ikhlas dengan 10 lah. Hati kita ikhlas dengan 50 lah. Ke macam mana? Kedua, kenapa dia datang? Ketika datang ujian nikmat ini atas kita, boleh tak kita lepaskan? Sebab Nabi kata cinta dunia itu kepala segala kejahatan. Kalau dia kepala segala kejahatan, takkan kepala boleh baik, yang lain jahat. Tentu kalau yang bawahnya jahat, kepala pun jahat. Ketika itu, boleh tak kita menjadi orang yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Datang ujian daripada Allah.
Sebenarnya mudah jalan ni tuan-tuan. Pasal apa aku jatuh? Allah sayang. Dia bagi kita nikmat sakit sikit. Maka dengan rasa sakit itulah yang menjadikan terhapusnya dosa. Kalau kita rasa kita tak ada dosa, lagi hebat. Hebatlah tuan-tuan. Sebab kita rasa kita tak ada dosa, langsung kita merungut dengan sakit yang Allah berikan kepada kita. Apa mesti hamba buat tentang janji Allah ini? Bertenang kepada Allah pada apa yang dijanjikan itu kepadanya. Kena tenang. Kenapa tenang? Sebab janji itu pasti dah datang. Tenang lah. Janji pasti dah datang. Takkan mati je pasti. Makan tak pasti. Makan tak pastilah Ustaz, tapi mati pasti. Macam mana tu? Kan semuanya datang dari Allah. Macam mana yang kita sebahagian perkara kita boleh percaya itu dari Allah, sebahagian perkara lagi kita tak percaya yang tu dari Allah. Kemudian ia tetap kepadanya, tidak ragu pada demikian itu. Tidak berubah keyakinannya mengenainya. Tetap yakin dengan Allah. Sebab apa dia boleh tenang? Sebab apa dia boleh tetap? Sebab apa dia boleh yakin? Tentu ada jalan ilmu dia, tuan-tuan. Baik. Allah ni maha kaya tak, tuan-tuan? Kita bincang sikit. Allah ni maha kaya tak? Maha kaya? Takkan si kaya ni tak boleh menunaikan permintaan kita yang sedikit. Jadi kita tenanglah. Sebab minta kita ni sikit sangat. Jadi kita tenang. Kenapa kita tenang? Sebab kita dah percaya, dah yakin Allah maha kaya. Jadi apa yang kita minta selama ini pasti datang, pasti dapat. Sebab kita minta kepada zat yang maha kaya. Kadang-kadang lambatlah Ustaz. Baik. Tuan-tuan, atap rumah kita, atap rumah, kat sini panggil apa ni? Salu air tu. Salu air daripada atap tu. Sini panggil salu ke? Salu, baik. Mula-mula pasang, tuan-tuan, air yang keluar dari salu ni laju ke sikit, tuan-tuan? Banyak ke sikit? Mana lagi? Kita buat rumah baru. Contoh. Jadi selesai pasang atap, pasang salu air. Dah? Elok hari ni pasang, esok hujan. Jadi air yang turun daripada salu air ni, laju ke, banyak ke, sikit? Banyak. Nak cakap Terengganu juga, susah saya.
Banyaklah. Tunggu 6 bulan. Tunggu setahun. Lalu Zaki pun dia tengok paip air yang keluar dari yang bersambung daripada salur. Keluar sikit je. Jadi kita cari tak masalah dia? Cari. Kita ambil tangga, tuan-tuan. Kita pergi tengok. Kita panjat. Kita cek salur. Oh, patutlah. Ada dah tanah dia. Ada pokok tumbuh. Patutlah. Ada salur yang bocor. Patutlah. Jadi jika ada perkara yang menghalang sampainya janji Allah, cek dulu salur kita. Jangan marah ke hujan. Cek salur ni, ada bocor tak? Di mana bocornya? Ada tak perkara yang menahan daripada laluan air hujan? Antaranya yang disebut oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang menghalang daripada hidayah, rizqun, dosa, kata Nabi. Dosa ini menghalang kebaikan. Dosa ini menghalang hidayah. Dosa ini juga menghalang rizki yang telah dijanjikan oleh Allah. Tengok atas salur, dalam salur. Tengok, berhati tengok. Bereskan dulu. Buang dulu. Bersihkan dulu. Ketika salur ini bersih, tatkala itu datang hujan, ketika itu dia akan kembali seperti mana biasa yang asal ya. Asalnya mana, tuan-tuan? Waktu tuan-tuan kecil dulu, tuan-tuan makan tak? Berapa kali sehari? Banyak oh. Asal teriak aja makan. Asal teriak aja makan. Dah gitu. Tuan-tuan boleh duit mana tuan-tuan beli baju mahal-mahal ni? Anakku. Apa lagi baju hak mahal-mahal? Lawa baju kita waktu kecil, tuan-tuan. Lawa. Boleh pitih mana? Kita pergi beli. Ketika mak kita tengok, ayah kita tengok, beli baju lagi, beli baju lagi, beli baju lagi. Kita minta ke? Ke guana ki? Zaki masa kecil dulu, umur 3 hari, Zaki minta dengan mak Zaki, nak baju kata. Ke guana? Tak. Ketika salur ini mula bersih, dia akan berjalan mengikut takdir Allahu. Ada? Ikut jalan takdir. Sesiapa yang bersifat begini, maka ia adalah orang yang arif. Orang yang ada sifat ni, dialah orang yang mengenal Allah. Pada Allah Ta'ala. Ada?
Tuan-tuan jangan risau dengar bunyi hujan, guana nak balik, doa lah. Ada mulut, ada tangan, gunalah pakai. Allah, hujan pula. Doa lah, ya Allah, saya mari naik motor. Nak balik ni, ya Allah, berhentikan sekejap. Kalau nak hujan juga, sampai saya di rumah, hujanlah pula. Ada apa lah? Apa guna ni tuan-tuan? Ni. Nak protes saja. Hujan pula. Wi hujan marah. Wi panah marah. Susahlah Allah Ta'ala. Hujan masalah. Panas masalah. Jadi kita nak ikut takdir Allah. Allah nak ikut kita tuan-tuan. Kita nak ikut Allah ke Allah nak ikut kita? Allah. Itu. Doa lah. Allah dengar doa hamba-hambanya yang saleh. Doa. Ya. Allah. Maka berserahlah kepada Tuhanmu dalam keadaan bersyukur kepadanya Allah. Pada ketika itu, zahir sifat syukur. Pada apa yang diperintahkan bagimu. Saya senyum ni tuan-tuan, saya teringat baru ni ada orang panggil saya kuliah. Jauh lah, kena naik kapal terbang. Nak pergi tu kena naik kapal terbang lah. Jadi tanya dengan saya, nak jemput boleh ke Ustaz? Boleh, saya kata. Tapi kena ikut syarat saya. Syarat apa Ustaz? Pertama, tiket kapal terbang saya bayar. Tiket, bilik hotel, saya bayar. Dia tanya pula, sagu hati saya bayar. Jadi kami ni buat apa Ustaz? Doa saya husnul khatimah. Tuan-tuan, ada duit soal khatimah nak? Kita nak hidup bahagia, mati bahagia. Allah. Lalu dia kata dengan saya, Ustaz, nanti kami bincang dulu. Seronok tak, tuan-tuan? Kata ngajar hikam. Ngajar hikam ke mana? Mana? Allah dengar tak ni? Kita belajar, Allah sama ke Allah pekak? Macam mana? Sama. Dan setiap apa yang kita keluarkan daripada lisan kita dalam pendengaran Allah, ketika didengar oleh Allah, bersepakat dengan dalam ni. Jika tidak bersepakat pada waktu itu, laknat ke rahmat? Bila laknat, apakah kita perlu memilih laknat daripada rahmat? Baik. Kita pilihlah. Kita nak laknat atau nak rahmat. Mudah ya. Bila dapat rahmat, ada pertolongan tak? Kalau dalam rahmat, dalam pertolongan, apa tuan-tuan nak takut jika dalam pertolongan Allah?
Budak kecil boleh makan? Mahal makanan budak kecil, tuan-tuan. Susu dia lebih mahal dari susu kita. Saya minum susu FN, tuan-tuan. Susu pekat FN. Kalau orang bancuh susu lain dalam air saya bau, saya tahu dah. Yang ni bukan FN. Kita minum susu, dia minum susu 80 lebih satu tin. Kita minum susu RM3 lebih. Bila kita tengok sedemikian hebatnya janji Allah, tak ada apa. Saya nak habiskan sikit ni perenggan ni sebab kita nak masuk matan yang ke-7 bulan depan insya-Allah kalau saya tak mati. Tuan-tuan doalah. Bersyukur kepadanya pada apa yang diperintahkan bagimu tentang kurniaan dan tegahan. Perintah suruh dan perintah tinggal. Cari rezeki, suruh tak tuan-tuan? Suruh. Cinta rezeki, suruh ke? Perintah suruh, perintah tinggal. Cari nafkah, perintah suruh. Cari harta, perintah suruh. Cinta harta, perintah tinggal. Jadi yang salah harta ke yang salah cinta? Jangan letak tempat salah. Tu ada kemarin ada sahabat-sahabat yang datang ni, cerita dengan saya. Ada satu ulama zuhud, ada satu ulama kaya. Lalu ulama yang zuhud ini perintahkan murid dia supaya bertemu dengan ulama yang kaya ini. Apa perintah dia? Kamu jumpalah kepada ulama ini kerana dia kekasih Allah. Dia pun jumpa wali guana ni kaya. Wali kaya. Ketika dia berjumpa dengan awliya ini, ulama ini, dia minta doa, tapi dia rasa keliru lagi. Dia rasa keliru lagi. Dia pun balik jumpa guru ni yang zuhud. Lalu dia bertanya, Tuan, kenapa Tuan suruh saya minta doa kepada dia yang kaya itu? Walhal melihat maqam Tuan lebih tinggi daripada dia. Kata dia apa? Dia tu kaya, hatinya kosong. Aku zuhud, tapi aku masih ada keinginan. Jadi pada sisi Allah, dia lebih tinggi daripada aku. Dia kaya, tapi kosong. Macam mana? RM10. Saya bagi contoh ni, yang kosong ni, saya bagi contoh kosong. Kita bagi suku. Kurang tak? Kurang. Tapi tak rasa kurang kan? Sebab kita nampak ada lagi. Kita bagi semua. Kita rasa apa? Kosong kan? Tuan-tuan, kita yang segi akalnya, manusia ni,
Tuan-tuan nak pegang tak botol kosong? Tuan-tuan akan ambil botol baru. Mana ada orang pegang botol kosong? Kenapa saya cakap tuan-tuan akan cari benda baru? Sebab Allah janji macam tu. Bila kau kosongkan, kata Allah, bukan satu saja aku bagi, 10 aku ganti. Bukan 10 aku ganti, 700 aku bagi balik. Bukan 700 aku bagi balik. Kalau kau ikhlas, hati kau pun kosong. Ikhlasun billah. Tidak ada angka. Ambillah segala nikmat yang ada di kelilingmu. Gunakanlah. Sebab engkau aku benarkan. Kerana apa engkau aku benarkan? Kerana engkau kosong. Nak berhenti dah lah ni. Saya dah menjerit sikit, kena berhenti. Jarang saya menjerit sikit ni. Melainkan bagi orang yang mati hati dan buta mata hati, kerana inilah wallahu a'lam. Macam mana boleh dapat balik? Soalan datang pula. Baik, saya duduk depan. Saya pun minum habis 1 botol. Zaki nampak. Ketika saya nak minum air lagi, ke Zaki duduk saja, ke Zaki ambil hak belakang tu? Kan lagi? Zaki duduk saja. Ambil kan? Tentulah Zaki ambil hak baru. Saya minum habis dah. Ketika saya haus lagi, saya memerlukan air. Zaki tengok. Buat apa ustaz ni? Dia ambil satu lagi. Ambil pula hak baru. Minum lagi. Dah cukup ustaz ni. Gegang-gegang, bagi 1 paket Hafsah sekali. Itu kalau orang. Kalau orang ni mari hak marah dia, minum habis ustaz. Begitulah ketika Allah ini maha mengetahui akan detik hati hamba-Nya. Ketika terdetik hati hamba-Nya, ketika itu adalah ada dalam pengetahuan Allah. Mudah tak dengan Allah? Mudah tuan-tuan. Saya kalau nak air, kalau Zaki tak nampak, tak boleh. Saya kena bagi syarat. Maka dengan Allah tidak perlu isyarat. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan tolong doakan kalau saya salah dalam kita mengkisahkan perkara ini, tuan-tuan tolong tegur insya-Allah ya. Kita kongsi sama-sama lah ya, insya-Allah. Ya, jadi tuan-tuan tolong doakan saya ya. Dan saya Allah redha dan tuan-tuan pun Allah redha. Saya dalam rahmat dan tuan-tuan juga dalam rahmat. Ya, saya dapat husnul khatimah, tuan-tuan pun dapat husnul khatimah. Ya. Saya pun masih belajar lagi untuk kenal diri saya dan mengenal Allah. Ya. Baik, wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya akramal akramin. Ya akramal akramin. Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bersihkanlah hati-hati kami ya Allah, segala kekotoran-kekotoran, kegelapan, zulmat Allah, zulmat hati-hati kami ya Allah. Kau gantikan dan kau bersihkan, serta kau isikanlah dengan cahaya-Mu ya arhamar rahimin.
Ya Allah, kuatkan keyakinan kami ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, tambahkan yakin kami ke hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kurniakan atas kami rahmat-Mu atas segala kehidupan kami, amalan kami, rezeki kami, keluarga kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, redakanlah atas kami dalam segala amalan kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan hidayah dan taufik-Mu atas kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan atas kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.